العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. طيب. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim. Ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu di kalangan kamu akan beberapa derajat. Alhamdulillah. Yang mati fadil tuan-tuan imam kita. Tak lupa juga Tuan Bilal, seluruhnya Tuan Siak kita, kemudian pengurusi Korea, jawatankuasa Korea, jawatankuasa masjid, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji bersyukur kepada Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala mengizinkan pertemuan kita setelah kita bercuti panjang ni sempena Ramadan dan juga Syawal, dan kita masih lagi dalam bulan Syawal ni. Tak silap saya 22 Syawal, betul ni? 22 Syawal lah, tinggal beberapa hari lagi kan. Kalau nak puasa 6 tu boleh gitu. Boleh lagi lah puasa 6 yang belum puasa lagi. Masalahnya dah ujung-ujung ni payah sikit lah. Cobaan ni banyak sikit lah. Macam-macam kan. Baik, jadi malam ni insyaAllah kita baca kitab Sifat Solat Nabi yang Sahih yang dikarang oleh Al-Alamah Dr. Hasan Al-Saqaf Al-Quraisy Al-Ashab Al-Hashimi rahimahullah ta'ala. Baik, kita sampai mana ya? Muka surat 177. Permasalahan qada solat. Hutang tertunggak. Hutang tertunggak nama tajuk tu. Permasalahan qada solat ataupun hutang yang tertunggak. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi darain amin. Telah berkata oleh pengarang ataupun musannif, dan telah memberi manfaat akan ilmunya insya-Allah dalam dua negara, itu adalah dunia dan akhirat. Terdapat dalam pemikiran awam kita yang menyangka bahawa mengqadakan solat subuh yang tertinggal itu tak dapat dilakukan melainkan pada waktu subuh. Terdapat dalam pemikiran kita lah. Kita ni kata masuk orang awam juga kan. Yang menyangka bahawa mengqadakan solat subuh yang tertinggal itu tak dapat dilakukan melainkan pada waktu subuh di hari yang berikutnya, pada hari berikutnya. Ini pemahaman di kalangan kita lah. Boleh. Dan qada tersebut tak boleh dilakukan melainkan pada waktu yang lain. Contoh pada waktu zuhur. Sebenarnya pemahaman ini tuan-tuan adalah satu pemahaman yang tak benar ataupun salah sama sekali. Kerana apa? Kerana tidak punya dalil, tidak punya pegangan dalil yang sahih, sahih berkenaan dengan perkara ini. So maksudnya kita tak sebenarnya qada sembahyang subuh tu pada subuh yang besok lah, atau zuhur tu pada zuhur yang besok. Tak sesuai begitu. So maknanya kita boleh mengqada sembahyang subuh tu pada bila masa lah, walaupun waktu zuhur ataupun waktu asar dan sebagainya. Tiga, kalau seandainya kalau kita tinggal sembahyang zuhur ataupun sembahyang isyak dan sebagainya,
Tak semestinya kita mengganti pada waktu isyak malam besoknya. Kita boleh mengganti pada bila-bila masa sahaja. Baik. Jadi pemahaman yang pemahaman ini disangka oleh hadis Nabi SAW yang berbunyi, pemahaman mana? Pemahaman atas lah. Pemahaman yang atas yang mengatakan kalau tertinggal subuh tu kita kena qada pada waktu subuh yang besok. Jadi pemahaman ini disangkal oleh hadis Nabi SAW yang berbunyi, barang siapa yang terlupa mengerjakan solat ataupun tertidur daripada melakukannya, maka kafarahnya adalah menunaikannya apabila dia mengingatinya. Jadi kafarahnya tuan-tuan macam mana? Naklah kita menunaikanlah, buatlah pada bila masa kita mengingatinya. Bila kita ingat terus buat. Gitu. Tapi dengan syarat kita ada wuduk lah. Ada wuduk, bukan pada waktu yang harapkan, pada waktu yang makruh dan sebagainya kan. Maka naklah kita menunaikan pada masa itu juga. Yang penting kita dalam keadaan bersih, berwuduk dan sebagainya. Baik. Kemudian ada yang nombor 81 bawah tu dia cakap apa? Terdapat dalam kitab Fathul Bari muka surat 21 juz 2, di sana adanya pembahasan tentang masalah ini. Kemudian ada bintang tu kan? Terlupa juga bermaksud lalai. Terlupa juga termasuk lalai daripada menunaikan solat. Disebabkan seseorang itu menyibukkan diri dengan aktiviti lain, seperti bekerja, nonton TV, tengok movie, kan? Tengok bola, tak? Bermain dan juga lain-lain lah. Lain-lain yang lain. Jadi maksudnya bukanlah maksudnya terlupa itu maksudnya terlupa begitu saja. Boleh juga kita jadikan sebagai lalai daripada menunaikan solat. Jadi bila kita teringat teruslah mengerjakan solat selagi mana belum keluar daripada waktu solat. Kalau dah keluar waktu solat kan, maka dah kira sebagai qada lah. Selagi mana tak keluar waktu solat, kita kena solat waktu tu dalam keadaan tunai lah. Cuma waktunya telah pun di hujung waktu macam tu. Fadilat di hujung waktu ni kurang berbanding dengan di awal waktu. Dan Nabi juga pernah bersabda, kan, ada seorang sahabat tanya, ayul amal al-afdal? Ya Rasulullah, manakah amalan yang paling baik? Apa jawapan Nabi SAW? As-salatu ala waqtiha. As-salatu ala miqatiha. Sembahyang pada awal waktu ataupun di waktunya dah. Summa ayun, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Birru walidaini. Maka Nabi menjawab, taat kepada dua ibu bapa. Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Maka Nabi SAW menjawab, al-jihadu fi sabilillah, berjihad pada jalan Allah Subhanahu wa taala. So maknanya sembahyang awal waktu tu diletakkan di atas, di tempat yang tinggi. Jatuh ranking pertama kan. Sembahyang awal waktu tu duduk tempat pertama, kemudian birrul walidaini, tak berapa tu jatuh nombor 2. Kemudian berjihad pada Allah jatuh nombor 3. Ini nak menyatakan bahawa sembahyang di waktu tu sangat besar pahala lah berbanding dengan sembahyang di ujung waktu. Baik. Kemudian sambung lagi, tidakkah ada di kalangan kita yang teringat bahawa dia masih belum menunaikan solat subuh, sedangkan waktu itu dia telah menunaikan solat maghrib? Maka pada ketika itu dia wajib mengqada solat subuh yang telah pun ditinggalkan. Wajib mengqada solat subuh yang ditinggalkan. Tapi di kalangan tuan-tuan ni saya rasa tak ada lah tertinggal solat subuh. Tak ada kan. Malahan kalau kita pergi mana-mana pun kita boleh jamak, tak? Lebih pada 2 marhalah boleh kita jamak. Bukan kita sengaja tak solat, tak ada. Memang dibolehkan kita jamakkan solat kita. Kita ambillah rukhsah tadi, kemudahan yang telah diberikan oleh agama kepada kita. Baik. Kemudian tajuk seterusnya, banyak bergerak dapat membatalkan solat. Banyak bergerak boleh membatalkan solat.
Allah Ta'ala menyebut dalam Quran dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun wallazina hum lizakati fa'ilun wallazina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Faman ibtagha wara'a zalika fa ulaika humul aadun wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un wallazina hum li ala salawatihim yuhafizun ulaika humur warisun allazina yarisuna al-firdaus hum fiha khalidun. Maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya qad aflahal mu'minun, sungguh telah beruntunglah orang-orang yang beriman. Sungguh telah beruntunglah orang-orang beriman. Jadi di situ dimasuk huruf qad. Qad ni bermakna sungguh, tahqiqlah, kuat. Sungguh pasti akan beruntung. Maksudnya pasti akan beruntung orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. So, kemudian macam mana pula ciri orang beriman? Allazina hum fi salatihim khashi'un. Orang-orang yang mana mereka itu dalam sembahyang mereka itu dalam keadaan khusyuk dalam solat. Ini ciri-ciri orang yang berjaya tadilah. Ayat pertama cerita tentang orang berjaya. Ayat kedua cerita pula ciri dia. Macam mana dikatakan orang yang berjaya itu? Aflah tu, orang berjaya. Orang-orang yang dalam sembahyang mereka itu khusyuk. Wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dan orang-orang yang menjauhkan diri daripada perbuatan-perbuatan yang sia-sia, cakap-cakap yang bukan-bukan, cakap-cakap yang lawa-lawa dan sebagainya. Sesekali itu tak apalah kita bergurau dengan kawan kita, tu tak? Bergurau dengan kawan kan, kasih golak-golak sikit, sekali tak apa. Tapi asyik golak ayo kan, golak-golak kan. Kau ni asyik golak ayo, jadi orang tak ada apa kan, kepercayaan kita mana, tak hormat kita lah kalau kita golak-golak je, betul tak? Sekali tak apa. Baik, seterusnya walazina hum lizakati fa'ilun. Kemudian ciri yang seterusnya orang-orang yang berjaya tadi, orang yang beriman tadi, yang mana mereka itu orang-orang yang menunaikan zakat. Walazina hum li furujihim hafizun. Dan orang-orang yang mana mereka itu menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Li furujihim hafizun, bagi kemaluan mereka itu mereka hafizun, memeliharanya. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum, kecuali ke atas isi-isi mereka ataupun perempuan-perempuan yang mereka miliki, hamba-hamba yang mereka miliki. Fa innahum ghairu malumin, maka sesungguhnya perbuatan mereka itu tidak tercela. Faman ibtagha wara'a zalika fa ulaika humul aadun. Barang siapa yang mencari selain itu, maka mereka itu termasuk orang yang adun, orang yang melampaui batas. Siapa yang mencari selain daripada yang sepatutnya, mencari yang haram, mencari haram, benda yang tegak Allah Ta'ala, jadi mereka termasuk kumpulan adun, orang-orang yang melampaui batas, ataupun zalimun, orang yang zalim. Wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Kemudian cerita lagi apakah ciri orang yang berjaya lagi? Wallazina hum li amanatihim, orang-orang yang mana mereka itu bagi segala amanah mereka, janji mereka, ra'un, mereka pelihara janji tadi. Maksud pelihara janji maksudnya menunaikan janji, menunaikan amanah. Itu makna ra'un. Wallazina hum ala salawatihim yuhafizun. Dan orang-orang yang di mana atas segala sembahyang mereka tadi, mereka hafizun, pelihara sembahyang tadi. Sembahyang dijaga dengan baik. Wallazina humul ulaika humul warisun. Mereka itulah orang-orang yang mewarisi. Mewarisi apa? Allazina yarisuna al-firdaus hum fiha khalidun. Orang-orang yang mewarisi akan syurga al-firdaus. Dan mereka itu kekal, mereka itu semuanya dalamnya, khalidun, kekal. Ini Allah Ta'ala nak ceritakan tentang ciri-ciri orang-orang yang aflah tadi lah, orang-orang yang berjaya, orang beriman yang berjaya. Ada yang beriman kadang tak berjaya, kan? Kita nak beriman dan berjaya.
beriman, bertakwa, beramal. Kan? Beriman, dia berilmu, beriman. Kan? Bertakwa, beramal. Okey? Kan banyak kadang-kadang sekolah dia buat dia punya moto. Moto tu tak? Slogan dia lah. Slogan sekolah tu kan dia kan berilmu, dia kan. Berilmu. Beriman. Apa lagi? Bertakwa. Lepas tu beramal, tu tak? Macam-macam lah. Sebenarnya dia nak bagi semangat pada warga negara sekolah tu kan, nak bagi kan supaya kan berjaya dalam pelajaran mereka. Tahu ya? Kemudian Nabi SAW bersabda, bagaimana aku dapat melihat kamu mengangkat tangan seperti ekor-ekor lembu liar? Bagaimana aku dapat melihat kamu mengangkat tangan seperti ekor-ekor lembu liar? Maka bertenang dalam solat. Bertenanglah dalam solat. Hadis riwayat daripada Imam Muslim lah. Cuma saya pun tak ingat dia punya lapar hadis macam mana. Ini nak menceritakan kepada kita bahawa dalam solat hendaklah kita dalam keadaan khusyuk. Jangan bergerak sana, bergerak sini. Lainlah kalau orang tu mungkin kadang dia tak waras. Ada kadang-kadang dia tak waras. Budak-budak ni kan, kadang dia tak waras. Dia punya akal dia tak sempurna lah. Dan semayang sebelah kita kadang, kau jangan pusing belakang. Lepas tu kan pusing lepas balik. Kita pun ni budak ni betul ke tak betul? Rupa memang tak betul budak tu. Memang tak betul, akal dia mental sikit lah. Tapi kalau yang betul takkan begitu kan? Kenapa? Kita naklah bertenang dalam solat. Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim muka surat 152 juzuk 4 menyatakan syumus itu adalah kuda yang dia sentiasa bergerak dengan ekor dan juga kaki dia. Jadi syumus tadi mungkin terdapat dalam hadis tadi lah, hadis yang di atas tu berkenaan dengan mengangkat tangan seperti ekor lembu liar tu kan. Kemungkinan perkataan ini ada kaitan dengan hadis itulah. Syumus ialah kuda yang dia sentiasa bergerak dengan ekor. Ekor sentiasa bergerak lah. Dan kaki pun bergerak. Dia macam tak tahu duduk diam lah macam tu. Tak duduk diam, memoncak istilah kita. Tu tak moncak. Moncak je kau. Kau ni moncak lah kau. Tak duduk diam kau. Kan kita kata keadaan anak kita kan, cucu kita kan, kalau dia datang rumah tu kan, dia tak duduk diam, panjat sana, panjat sini kan, masuk bawah kursi, masuk bawah meja, lepas tu melompet sana, melompet sini. Kita pun cakap, kau ni tak duduk diam kau, moncak je kau. Moncak tu istilah kita, orang Negeri Sembilan moncak lah kan. Betul tahu tak moncak tu? Tak pernah dengar? Tak pernah dengar, bukan orang Sembilan dah tu. Orang Jepun ke? Jepun. Tahu kan? Okey. Teman lagi lain kadang lain lah istilah kan. Kita muncak. Baik. Kemudian daripada Abu Hurairah bahawa Nabi SAW bersabda, demi Allah, rukuk dan sujud kamu tidak tersembunyi daripada aku. Sesungguhnya aku melihat kamu daripada arah belakangku. Nampak? Ini kelebihan yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tak boleh dah tuan. Imam depan, kemudian dia nampak makmum belakang, lurus tak lurus. Tu betul-betul imam tu hebat dia. Kan? Nabi dia lainlah. Ini ciri-ciri ataupun sifat kelebihan yang ada kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kalau sembahyang depan, dia tahu siapa dia sahabat yang duduk belakang dia. Dia tahu ni saf ni lurus ke tak lurus. Siapa yang bergerak ke tak bergerak dan sebagainya. Nabi Muhammad SAW dia tahulah. Itu kelebihan yang ada pada baginda Rasulullah SAW. Kalau kita tak dapat dah. Kita hanya ngajak depan dah. Tak? Siapa orang belakang itu pun tak tahu dah. Yang kita tahu kemungkinan orang di samping kita je, kiri ataupun kanan. Tu pun kadang-kadang tak kenal. Tu pun kadang-kadang tak dengar. Kenapa? Kerana jemaah ramai. Pertama sekali macam Jumaat kan. Jumaat kan ramai. Kadang orang sebelah kita pun kadang tak kenal siapa orang kan. Gitu. Baik. Jadi Nabi SAW bersabda, demi Allah, rukuk dan sujud kamu tidak tersembunyi daripada aku. Dan sesungguhnya aku melihat kamu daripada arah
belakangku, kata Rasulullah. Baik, seterusnya tuan-tuan, ketika mensyarahkan hadis ini, Imam Ibn Hajar menyatakan khusyuk itu adalah perbuatan hati, seperti rasa takut terhadapnya Allah. Kadang-kadang dia merupakan perbuatan badan, seperti tidak bergerak. Ada pendapat yang menyatakan bahawa khusyuk itu harus merangkumi kedua-duanya. Sama ada perbuatan hati ataupun perbuatan badan. Sama ada lahiriah ataupun batiniah. Mesti kita combine-kan, gabungkanlah, baru timbulnya perasaan khusyuk. Walaupun ada di kalangan Malaysia, kadang-kadang kita ni, sebab kita ni ialah hati dia khusyuk, anggota badan dia tak khusyuk, pun termasuk khusyuk juga, dia kata. Tapi yang paling baik ialah kan luaran dan juga dalaman kita khusyuk. Kenapa? Kita menghadap Rabbul Jalil, Tuhan. Macam mana kalau kita menghadap sultan, kita menghadap raja, tuan-tuan, nak bergerak sikit pun bersalah, tak? Nak terkoncing pun bersalah, kan? Raja rupanya. Itu sebabnya kalau nak jumpa raja, kena terkoncing sesiap. Kena terkoncing sesiap, kena buang air sesiap. Kenapa? Kerana dah duduk raja depan kita kan, dah sogan nak keluar tak? Oh ni tak ada adab kau, kan? Gitu kan? Ni kita nak adab siapa ni, tuan-tuan? Raja ke Tuhan? Tuhan, Allah kan? Yang lagi besar daripada raja lagi. Masya-Allah, tuan-tuan. Patutnya kita kena prepare lah awal-awal kan, kita nak ngadap raja. Baik, kemudian ada pendapat yang mengatakan bahawa khusyuk itu harus merangkumi kedua-duanya sekali. Kedua-duanya sekali maksudnya perbuatan hati dan juga perbuatan badan. Semacam tidak bergerak lah. Maksud perbuatan badan itu ialah tidak bergerak, duduk diam, ataupun tamak ninah. Tamak ninah. Itu sebab kena ada tamak ninah kan, tetap. Ada pendapat yang lain menyatakan bahawa Fakhr Razi dulu. Demikian apa yang diriwayatkan oleh Fakhr Razi dalam kitab tafsirnya, nama tafsir Fakhr Razi. Ada pendapat lain menyatakan bahawa khusyuk itu ialah suatu keadaan psikologi yang menuntut supaya badan tak banyak bergerak, kerana perbuatan itu adalah selari dengan mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau hati kita khusyuk, mana ibadat badan pun khusyuk lah. Kalau hati kita tetap, sudah tentu badan pun kena tetap. Tak boleh kita dakwa bahawa hati kita tetap sedangkan badan tak tetap. Badan tetap kan? Macam mana? Tak boleh lah kan? Mestilah tetap lahiriat dan juga dalaman kita. Malahan kalau tuan-tuan lihat kisah sahabat pun, tuan-tuan, kalau sahabat bila khusyuk tu, khusyuk kan? Bila dia khusyuk tu, saya Umar kali, kan? Dia kaki dia tu kena panah. Kaki dia kena panah kan? Jadi ada sahabat lain nak cabut dia punya panah tu, dia rasa sakit. Dia kata, kalau kau nak cabut panah ni ketika aku dalam solat, cabutlah. Jadi ketika solat tu cabutlah. Kalau kita boleh macam tu, kita dah sampai martabat macam tu lah, hebat lah tu. Ini tikus lalu pun melompek, tuan. Tikus lalu depan kita, melompek. Tikus lalu banyak besar. Tikus sosek tu lalu kan. Dah masuklah kain tu, kain imam masuk parah je bah. Kalau masuk kain imam dah lebih daripada pergerakan tu, lebih daripada gerak 3 kali, batal lah imam. Gantilah imam lain.